Adam berada di kampung untuk menghadiri upacara pengebumian neneknya. Sudah 3 hari Adam berada di kampung namun dia masih belum melihat mayat neneknya di dalam keranda. Ini kerana dia belum pernah melihat mayat. Kanak-kanak 10 tahun sepertinya mempunyai imajinasi tertentu hasil daripada filem-filem seram yang pernah ditonton. Dia takut akan melihat mayat reput seperti dalam filem zombie. Ibu menasihatinya agar melihat neneknya untuk kali terakhir. Ini kerana neneknya akan dikuburkan pada hari itu. Adam sedar ini adalah peluang kali terakhir baginya untuk melihat nenek kesayangannya. Dia sangat rapat dengan neneknya. Walaupun pulang kampung hanya beberapa kali dalam setahun, hubungan dia dengan nenek sentiasa rapat bagaikan aur dengan tebing. Adam menyesali atas sikapnya yang mementingkan diri sendiri. Hatinya bergetar ketika dia melihat mayat neneknya yang pucat, seakan seseorang yang tidak dikenali. Hatinya menyangkal wanita di dalam keranda itu sebagai neneknya. Dia dapat merasakan mayat itu akan membuka mata pada bila-bila masa dan memandang terus ke matanya. Entah kenapa perasaan seram mencengkam hati Adam bagaikan sedang melihat hantu. Lantas dia menjauhi keranda itu dan tidak akan melihat neneknya lagi. Segala perasaan kasih sayang terhadap neneknya pudar begitu sahaja. Segala kenangan indah sudah bertukar menjadi bayangan seram yang akan menghantui mimpi-mimpinya. Ketika neneknya dikuburkan, Adam hanya memandang dari jauh. Ketakutan melihat wajah mayat neneknya terus menghantui dalam fikiran. Ditambah dengan kubur-kubur yang berada di sekitar kawasan itu, dia dapat merasakan dunia menjadi gelap walaupun matahari bersinar terang. Adam tertanya bilakah mereka akan kembali ke kota. Ibunya menerangkan yang mereka akan berada di kampung dalam beberapa hari lagi untuk menghadiri suatu upacara bersama saudara mara pada hari ke-7. Adam tertanya tentang upacara itu kerana pertama kali mendengar tentangnya. Namun ibunya tidak memberikan jawapan. Pada hari ke-7, saudara mara dan kenalan kembali berkumpul di rumah nenek Adam. Adam masih tidak memahami tentang upacara yang akan dilakukan itu. Kehadiran seorang wanita tua menambah persoalan dalam benaknya. Ibunya menjelaskan bahawa wanita tua itu adalah Bobolian, seorang dukun yang menjadi pengantara kepada dunia orang hidup dan yang mati. Adam berusaha mendapatkan jawapan daripada ibunya tentang upacara itu. Ibunya agak berhati-hati dalam memberikan jawapan kepada persoalan Adam. Tapi akhirnya Adam faham. Upacara yang dilakukan pada hari ke-7 itu bertujuan untuk menjemput roh si mati datang melawat ahli keluarga bagi kali terakhir. Adam akhirnya sedar tentang tingkah ibunya yang enggan memberikan penjelasan yang terperinci tentang upacara itu. Ini kerana upacara itu menyeramkan. Menanti roh orang mati untuk pulang ke rumah ibarat berada di dunia filem seram. Namun, ini suatu realiti dalam masyarakat Kadazan Dusun di Sabah. Ketika hari mulai gelap, semua orang bersiap sedia untuk menjalankan upacara itu. Wanita tua itu telah mengarahkan agar tepung ditabur di hadapan pintu. Tepung tersebut akan menjadi bukti kepada kehadiran roh yang bertandang ke rumah itu melalui kesan tapak kaki. Ketika upacara itu dimulakan, semua orang berkumpul di ruang tamu. Semua lampu dimatikan dan semua hadirin diminta untuk tidak bersuara. Barang-barang peribadi mendiang nenek Adam diletakkan di ruang tengah sebagai alat bantuan untuk menyeru kemunculan roh itu. Ketika keadaan sudah senyap, wanita tua itu menutup kepalanya dengan tudung dan semua orang ditegar untuk membuka mata. Ini kerana wajah dukun yang mengetuai upacara seperti itu dikatakan akan bertukar kepada wajah si mati yang datang berkunjung. Namun begitu, kadangkala roh lain juga akan masuk campur dalam upacara itu. Masa terus berlalu, keadaan sangat sunyi. Sudah hampir 30 minit upacara itu berlangsung. Adam merasa semakin rimas kerana terpaksa duduk di lantai dan mata yang ditutup rapat. Keadaan mulai menjadi agak membosankan. Perasaan seram juga sudah tidak terasa dalam hati.
Kemudian, dia mendengar suara tangisan sayup-sayup kedengaran di kalangan para hadirin. Ratapan-ratapan kesedihan menyayat hati membuatkan suasana tenang itu mulai terganggu. Dengan mata yang masih tertutup, Adam tertanya apakah yang sedang berlaku. Adam tahu semua orang yang menyertai upacara itu harus mematuhi pantang yang telah ditetapkan. Namun begitu, seperti kanak-kanak lain, sifat ingin tahu menguasai dirinya. Dia membuka matanya sedikit. Dia dapat melihat sepasang kaki berdiri di hadapannya, berdekatan dengan barang-barang peribadi itu. Dia tertanya sama ada kaki itu adalah kaki neneknya. Dia takut membuka matanya lebih luas untuk melihat identiti pemilik kaki itu. Kemudian, dia mendapati kaki itu sudah bertukar posisi, mengarah ke arahnya, dan mula menggelongsor mendekatinya. Adam segera menutup matanya dengan ketat. Dia dapat merasakan angin lembut menyentuh kepalanya. Atau adakah roh neneknya yang telah menyentuhnya? Dia tertanya adakah roh neneknya benar-benar telah datang. Adam membuka mata dan mendapati kaki itu sudah tiada. Ketika itulah dia menoleh dan melihat wajah wanita tua itu telah bertukar. Serta-merta, mata Adam terbuka luas. Dia telah terlupa tentang pantang upacara itu. Dia tidak mampu menanggung ketakutan di hatinya lagi. Tanpa berfikir panjang, dia berdiri dan terus berlari keluar dari rumah itu. Dia berlari dengan sepenuh hati dan tenaga. Dia tidak mahu tinggal di rumah neneknya walau untuk satu malam lagi. Dia mahu segera keluar dari mimpi ngeri itu. Tanpa disedarinya, dia telah berlari sehingga ke dalam hutan. Adam berhenti berlari ketika dia melihat seorang wanita tua berdiri di hujung jalan itu. Dia terpaku sambil melihat wanita itu menghampiri. Alangkah terkejutnya apabila dia mendapati wanita itu adalah mendiang neneknya. Neneknya kelihatan bersinar dengan wajah yang penuh dengan ketenangan. Tidak seperti di dalam keranda. Nenek Adam tersenyum sebelum memutarkan tubuh untuk meninggalkan tempat itu. Air mata Adam gugur. Dia ingin memanggil neneknya untuk kembali tetapi mulutnya terkunci. Dia berada dalam keadaan terkejut. Sejak dari hari itu, Adam mulai mengenal erti kerinduan dan penyesalan. Dia sudah tidak takut kepada mayat ataupun hantu. Kerana ada sesuatu yang lebih besar daripada perasaan takut yang sia-sia, iaitu cinta.